Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali pada hari ini bagi membincangkan berkenaan dengan topik kata ganti nama. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu berkenaan dengan memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal. Jadi, cikgu harap kamu semua dapat menumpukan perhatian sepenuhnya bagi menjayakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Perkara pertama yang perlu kita ketahui ialah maksud bagi kata ganti nama. Kata ganti nama bermaksud kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Jadi nama orang tu akan ditukar dan ditukar ganti menggunakan kata ganti nama yang sesuai mengikut keadaan. Murid-murid perlu tahu terdapat 3 jenis kata ganti nama. Iaitu yang pertama, kata ganti nama diri pertama, penutur, iaitu orang yang bercakap. Yang kedua, kata ganti nama diri kedua, pendengar, iaitu orang yang mendengar. Dan kata ganti diri yang ketiga ialah kata ganti nama diri pihak atau orang yang diceritakan halnya. Pihak ketiga tidak hadir dalam perbualan yang kita hadapi. Murid-murid perlu tahu bahawa terdapat bilangan penutur atau pendengar, iaitu sama ada tunggal, seorang ataupun jamak, lebih daripada seorang. Tidak kiralah dari segi penutur tu seorang ataupun penutur tu jamak, lebih daripada seorang, ataupun pendengar yang tunggal, pendengar tunggal seorang, atau pendengar yang jamak, lebih daripada seorang. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan pendengar penutur yang tunggal dan jamak. Terdapat 3 golongan pengguna yang menggunakan kata ganti nama diri ini, iaitu pengguna dari segi masyarakat moden. Yang kedua, masyarakat Melayu lama klasik, dan yang ketiga, masyarakat istana atau bangsawan. Bagi ketiga-tiga jenis golongan pengguna ini, terdapat perbezaan penggunaan kata ganti nama diri. Jadi, tidak semua kata ganti nama diri boleh digunakan bagi ketiga-tiga golongan pengguna ini. Mari kita lihat contoh kata ganti diri pertama serta penggunaannya. Cikgu harap murid-murid masih ingat lagi bahawa kata ganti diri pertama melibatkan penutur, iaitu orang yang bercakap. Terdapat beberapa contoh kata ganti diri pertama, iaitu aku, saya, hamba, patik, beta, kami, kita. Semua itu melibatkan pengguna tunggal, iaitu seorang sahaja. Jadi kita lihat dulu contoh yang pertama, aku. Digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa ataupun dengan Tuhan, keakraban. Ni biasanya kita bercakap
dengan kawan biasa yang sangat rapat, ataupun dengan Tuhan. Ya Tuhanku, aku bermohon padamu supaya ampunkanlah dosaku. Jadi kita gunakan perkataan kata ganti diri aku. Yang kedua, saya digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Jadi ini kita gunakan kata ganti nama, kata ganti diri pertama, saya. Kemudian, untuk aku dan saya, golongan pengguna ialah golongan moden. Kita lihat pula penggunaan pengguna klasik zaman dahulu, iaitu perkataan hamba, patik. Okay. Hamba digunakan untuk membahasakan diri sendiri pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu kita tak gunakan saya. Kita gunakan hamba. Ataupun kalau bercakap dengan golongan raja, kita gunakan patik. Digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Kemudian, beta. Kata ganti diri beta digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Contoh, beta berharap rakyat jelata berada dalam keadaan sihat sejahtera. Raja tu atau sultan tu bercakap sendiri. Kemudian perkataan kami digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Dia bercakap dengan orang lain, orang kedua. Kemudian kita digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua. Mana dia bercakap dengan orang kedua dan disekalikan dengan orang kedua. Ini ialah contoh kata ganti nama diri pertama, iaitu menggantikan diri orang yang bertutur ataupun yang bercakap. Sekarang, murid-murid, mari kita lihat pula kata ganti nama diri kedua, iaitu menggantikan nama diri orang yang diajak bertutur. Okey, terdapat 7 kata ganti diri yang kedua, iaitu anda, awak, engkau, tuan hamba, tuanku, kalian dan kamu. Kita tidak panggil nama orang dan kita gunakan kata ganti nama diri yang kedua. Bagi perkataan anda, kata ganti diri anda dan kata ganti diri kamu boleh digunakan sama ada tunggal atau jamak, seorang ataupun ramai. Contoh perkataan anda digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. Anda hendak ke mana? Contoh kedua, awak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungan dengan kita. Hubungan yang lebih baik, kita rapat, sahabat andai, kita gunakan awak. Awak hendak ke mana? Engkau digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga. Engkau. Kemudian, tuan hamba digunakan untuk diri orang kedua pada zaman dahulu. Bukan zaman sekarang, pada zaman dahulu.
tuan hamba hendak ke mana? Jika kata ganti diri pertama digunakan hamba, mesti diikuti tuan hamba sebagai kata ganti diri kedua. Maksudnya, kalau kata ganti diri pertama tu hamba. Hamba lihat tuan hamba seperti runsing. Jadi mesti kita gunakan hamba dan tuan hamba. Kemudian, tuanku digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan. Baginda tuanku sangat adil dan saksama. Itu kita gantikan tuanku, kata ganti diri kedua. Kalian, tunggal, digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Dan yang terakhir, kamu, tunggal dan jamak, digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan kata ganti diri kedua. Dan yang terakhir murid-murid, kata ganti nama diri yang ketiga, iaitu berkenaan menggantikan nama diri orang yang diceritakan halnya, iaitu orang yang tidak hadir. Ada 4 perkataan kata ganti nama diri tersebut. Yang ketiga iaitu baginda, beliau, dia dan ia dan mereka. Perkataan baginda digunakan untuk putera-puteri raja, raja atau sultan. Maksudnya, dia tidak ada di tempat tersebut. Kita ceritakan tentang putera-puteri raja sultan tersebut. Kemudian, beliau, tunggal, digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru dan pemimpin. Cikgu Halim sangat ramah dan sopan santun. Beliau sangat disukai oleh orang ramai. Itu penggunaan kata beliau. Dia dan ia digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan. Dia sangat terkenal dengan perbuatan baiknya. Dan yang terakhir, mereka digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Jadi itu berkenaan dengan ketiga-tiga kata ganti nama yang boleh saya ceritakan kepada kamu pada hari ini. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap murid-murid sekalian dapat memahami dan menghayati serta dapat menggunakan kata ganti nama diri pada keadaan dan suasana yang betul.